tabiat lama. Macam minum, judi, daging itu memang sedap susah nak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersiaran untuk Senandung Ihsan bersama kami kumpulan Aula. Dan seperti biasa untuk Senandung Ihsan kita bawakan tetamu-tetamu dan tajuk-tajuk yang berbeza mengikut latar belakang dan bidang ikut kepakaran tetamu kita, betul tak Izzah? Betul. Dan tajuk kita juga menarik hari ini. Azalino, apa tajuk untuk episod kali ini? Ya, tajuk kita kali ini istimewa, tajuknya berjudul Harmoni. Dia bukan suruh nyanyi kan? Biasa kalau kumpulan nasyid kan harmoni tu kena nyanyi. Tapi tamu kita ada background menyanyi. Tapi kemudianlah kita cerita. Tengoklah macam mana adanya. Tapi kita nak cerita tentang dakwah, tentang saudara-saudara baru kita, lepas tu pengalaman dakwah Islam di negara kita Malaysia yang terkenal dengan berbilang kaum kan. Kat belakang saya ada Azhari dengan Adi. Jadi kita nak cerita hari ini bersama tetamu kita yang sudah pun bersedia di tepi Izhar, iaitu Brother Lim Joyson yang merupakan pengasas dan juga CEO Interactive Dakwah and Tarbiyah Association atau IDT. Assalamualaikum Brother Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih bersama Aula hari ini untuk Senandung Ihsan. Sihat kita? Alhamdulillah sihat. Apa perkembangan sekarang ni Brother Lim? Nampak macam-macam yang aktiviti berbagai di alam maya dan alam nyata tu sibuknya tu. Betul. Boleh cerita sikit perkembangan? Ya, amat fokus kepada yang projek besar lah sekarang ya. Direct projek yang terbesar sekali. Kami dalam proses membuka Akademi Dakwah. Akademi Dakwah. Ataupun nama kalau senang nak faham, Missionary School. Okey. Dan dia akan jadi yang pertama di Malaysia. Di Malaysia kita ada banyak sekolah pondok, sekolah agama dan sebagainya, tapi kita belum ada lagi Akademi Dakwah. So Akademi Dakwah ni akan fokus kepada melatih selain pada pendakwah Malaysia, tetapi kepada 10 negara Southeast Asia. Dan kami ada pegawai di setiap negara, dan dia akan hantar pilih yang terbaik untuk kami train. Di KL. Di KL. Dan so kami akan train dan juga habis train hantar balik ke negaranya, bayar mereka gaji sepenuhnya. Bagi gaji penuh dan buat dakwah secara full time di negara. Masya-Allah, hebat. Maknanya kira macam Brother Lim sendiri mula memilih Islam itu sebagai agama, lepas tu sekarang dah kiranya langkahnya dah jauh nak memilih sebuah akademi pula. Sebelum ni mungkin di menerusi laman dakwah.my, lepas tu kita ada IDT. Dan mungkin Brother Lim boleh kongsi sikit secara peribadi kenapa Brother Lim pilih Islam dan kemudian pilih dakwah Islam itu untuk dikembangkan sampai tahap sekarang ni. Brother Lim. Well, saya bukan pilih Islam, saya bukan sengaja, tak sengaja. Mungkin Allah dah pilih Brother Lim. Allah pilih saya. Saya kenal Islam di satu tempat yang orang tak terfikirlah. Satu tempat hiburan, macam you're musician kan. Di tempat hiburan. Nama dia panggil disco. So saya pergi disco, jumpa seorang haji kat disco tu. Haji bekerja sebagai bouncer kat disco. I see. Okay, bouncer jaga keselamatan disco. Yalah. So dialah yang recommend satu tape video tu, VHS dulu debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. So saya Kristian dulu, dia Muslim, sama-sama jumpa ke disco. So yang menarik sekali adalah dia ajak saya pergi rumah dia, tonton tape bersama debat tu. Tajuk dia is the Bible God's Word. So itulah, that is the turning point of my life. Kali pertama dalam hidup saya tak pernah terfikir agama boleh debat punya. Agama boleh hujah, boleh bincang betul salah dan sebagainya. So di situlah saya mula buat kajian. Selepas tape itu, saya memang beli semua tape. Kalau you tengok belakang cover tu, ada 89 tajuk. Dan keseluruhannya belanja
beli tape itu saja dekat 10,000. Zaman VHS dulu Zaman VHS dulu. Ya, 29 30 tahun yang lalu. Lebih kurang macam tu. Ya. Saya rasa akademi dakwah ni pun nak tak nak akan review juga video-video Ahmad Didat semua kan. Masa study itu antara kita panggil syllabus dia juga lah, betul tak? Ada review dan juga saya akan tunjukkan kepada mereka tengok kelebihan dulu macam mana, kekurangan macam mana. Tak ramai orang boleh lihat kekurangan, kesalahan kat mana. So saya akan tunjukkan bahagian-bahagian mana. Hebat, nampak tak semangat dari awal tu sampai sekarang semangat Brother Lim diteruskan. Macam Eddie ingat lagi tak dulu kat rumah ada berapa banyak VHS kumpul? Saya tak ada. Filem Ramli kan bukan. Tapi apa pun itu nak kata masya-Allah bila macam Brother Lim ada semangat dan aspirasi untuk dakwah tu, menerusi dakwah.my di IDT dan kemudian ada akademi dakwah. Mungkin siapa lagi nak tanya soalan? Saya ada soalan kepada Brother Lim. Silakan. Berdasarkan pengalaman Brother Lim yang telah memeluk Islam, mungkin saya rasa dah lebih daripada 15 atau 20 tahun. 26 tahun ya. Okey. So pada pandangan Brother Lim, adakah menjadi seorang mu'alaf di Malaysia ni, adakah nasibnya terbela ataupun mungkin kita ada rasa terpinggir ke ataupun sekadar melepas Ada mata cerita menarik tak? Itulah mungkin boleh berkongsi. Begini, kita kena tahu statistik dulu. Statistik di Malaysia lebih kurang setiap tahun, cakap latest punya, lebih kurang 8 hingga 10,000 pengislaman setiap tahun di seluruh Malaysia. Okey, dan alhamdulillah Jabatan Agama, Jabatan Mufti, NGO banyak menjalankan kerja untuk mendidik, membimbing mualaf. Itu memang tak dinafikan, mereka memang letak banyak usaha. Tetapi kita juga kena faham NGO ataupun Jabatan Agama berapa ramai staf yang mereka ada. Jangan lupa tiap-tiap tahun tambah 8,000 10,000. Maka sama kan? Kita memang secara naturally memang akan ada segelintir di kalangan mereka tertinggal ataupun tak dapat di follow up pun dan sebagainya, tak sempat nak follow up. So saya rasa secara umumnya no problem. Okey, Jabatan Agama banyak buat program, NGO banyak buat program, kelas, follow up, mengaji dan sebagainya. Yang kita nak buat sekarang adalah kerja pendakwah lain adalah pergi cari mereka yang mungkin tertinggal ke, tak sempat datang kelas ke, kita pergi bantu untuk cover. Supaya semua yang masuk Islam dapat belajar dan dapat faham Islam dengan baik. Sebab orang yang masuk Islam dia memerlukan sekurang-kurangnya 2-3 tahun punya follow up tu. Ajar dia side by side. Dan kenalkan dia kepada ustaz-ustaz, kenalkan dia kepada pendakwa-pendakwa dan juga jemaah-jemaah yang mempunyai fikrah yang baik. Supaya mereka ni bila dah campur, dia automatically akan jadi sebahagian daripada kumpulan itu. Dan mereka pun boleh berdakwah kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang lain kan. Terbaik. Tapi bimbing mualaf ni dia banyak melibatkan kewangan. Okey. Sebab 70% di kalangan mereka yang masuk Islam, 70% yang masuk Islam, mereka ni ada kerjaya, ada bisnes, semua dia tentang financial clear, no problem. 20% tu yang tidak mempunyai income yang fix lah, ataupun tak ada kerja dan sebagainya. Ini kumpulan yang kita banyak kena tumpu perhatian. Fokus Yang 10% tu adalah orang yang cacat, orang yang sakit, yang tua. Yang ini kena sediakan tempat khas untuk mereka. So semua ni melibatkan kos dan sebagainya. Macam kumpulan 70% tadi, mereka ni financial bukan problem, hanya kefahaman Islam problem. Dan yang kedua ni, macam mana nak buat mereka minat terhadap agama Islam. So cara penyampaian, cara hujah, contoh. Dan orang yang nak bimbing mualaf ini, salah satu subjek yang dia kena belajar dengan elok adalah usul fiqh, kawaid fikih dan maqasid syariah. Kalau dia tak belajar bidang ini, memang sangat susah kamu nak bagi keterangan ataupun jalan keluar untuk permasalahan mereka. Born Muslim susah nak faham. Susah nak faham. So kita cabaran juga untuk kami lah kan, kita yang born Muslim ni, supaya kita nak menyantuni saudara-saudara baru kita. Nanti kita cerita lebih lanjut lah tentang cabaran. Saya yakin Brother Lim macam-macam cabaran. Tapi mungkin ada satu lagi soalan sebelum kita berehat. Siapa nak tanya? Betul lah, saya nak balik pada tajuk kita tu, harmoni. Tadi saya dengar nama-nama seperti Syekh Ahmad Didat tu, maknanya saya pun follower kepada Syekh Ahmad Didat, kemudian Dr. Zakir Naik. Dan sekarang ni kita boleh tengok dekat High London tu, kita ada macam-macam lah, Muhammad Hijab, ada apa semua tu kan. Cuma situasi Malaysia ni, saya rasa mungkin Brother Lim lebih tahu
adakah sesuai cara maknanya Harmoni ke pendakwah kayak gitu? harmoni ke kena dengan tajuk kita ni? Boleh harmoni ke rakyat Malaysia ni dengan keadaan ataupun cara begitu? Okey, kalau kita bandingkan Hyde Park dengan Malaysia, ada Malaysia ni tak ada budaya. Tak ada budaya. Kita jangan buat perkara ini. Memang saya rasa akan jadi sangat-sangat harmoni. Di Malaysia kita tidak ada budaya berdebat. Ya. No. Kita hanya ada budaya tentang interfaith but tak ada intrafaith. Artinya interfaith hanya mungkin setiap agama cerita tentang kepercayaan mereka dan kita cerita kepercayaan kami dan sebagainya. Kalau orang tanya soalan boleh tanya, tetapi bukan mempersoalkan kepercayaan orang. So that's called intrafaith. So Malaysia memang tak sesuai lah nak ada buat Hyde Park di Malaysia. Saya rasa even di London pun sendiri beberapa kali mereka gaduh, tumbuk dan sebagainya. Tetapi dia sudah budaya lama dekat situ. Terlalu lama Dia amat penting Hyde Park tu sebab kita perlukan, contohnya Muhammad Hijab dan gang, saya kawan dengan mereka, pergi menjawab soalan-soalan tu sebab orang muda banyak tengok tu. Kalau banyak soalan tidak dijawab, maka anak-anak Islam kita akan keliru di sana. Bukan saja itu, kita kena faham that mereka ada strategi bila pergi ke situ. Bukan sekadar pergi provokasi, tetapi ada strategi. Strategi dia macam mana? Mereka letak kamera dekat setiap sudut dengan speaker, record setiap sudut. Kalau kita buat perkara yang tak elok, dia akan cut bahagian tu, upload, share dekat social media. Betul. Sebab tu kita orang Islam, kita pergi sana, sahabat kita juga pergi letak kamera dan record semua, supaya bila orang cut out of context, kita show the whole content. So memang tak sesuai lah. Di Malaysia saya lebih cadangkan kita adakan projek tentang harmoni ini. Macam mana saya cadangkan beberapa cadangan, 3 cadangan lah. Mungkin this is the paling berkesan saya buat di Malaysia. Satu, kita introduce halal hub kepada non-Muslim. Setuju? Jadi halal hub 2 bahagian. Satu, tentang pemakanan, kenapa perlu makan makanan yang halal. Ini saya bagi ringkasan, tak ada masa nak hujah. Makanan halal. So kita bagi tahu tak kenapa kita tak makan binatang ini walaupun you sembelih. Contoh. Dia kata, terus terang dia kata tak tahu. Kita tak makan sebab apa? Sebab cara penyembelihan kamu ni menyeksa binatang tu. Satu, kamu tidak ada satu undang-undang bahawa pisau kena sangat tajam. Yang kedua, kamu potong banyak kali, menyeksa binatang tu. Islam ni kalau kamu menyiksa binatang tu, maka binatang tu jadi haram bagi kamu. Betul. So kita tak makan binatang. Sebab itulah dalam Islam kita ada prosedur, step by step. Yang pertama. Yang kedua, non-Muslim ini, you want to attract them, kita nak ajak mereka supaya terlibat dalam produk halal, supaya produk mereka ni boleh go global. Betul. Dan bayangkan cakap dengan dia, kalau you jual tak halal, orang Cina punya market 26-27%. Tapi kalau you jual halal, kamu tambah 63%. 63%. Maksudnya all together sudah jadi apa? 89%. Artinya you punya profit akan increase 200%. Itu di Malaysia. Tapi kalau produk you boleh masuk international. Muslim market kita ada 1.9 billion. Just imagine 1 year satu orang bagi you RM1 aja. You punya keuntungan 1.9 B. So itulah satu yang kita boleh buat. Yang kedua, bincang tentang budaya harmoni. Boleh bawa kepada keharmonian di Malaysia. Saya gunakan budaya harmoni, saya tak masuk Islamic budaya. Saya tak gunakan perkataan Islam. Saya gunakan budaya harmoni. Orang tak nampak apa-apa kan? Tapi apa yang saya hujah semuanya adalah tentang budaya Islam. Terselitkan Islam. Tapi selepas adakan program dengan mereka, 2 program ini, non-Muslim orang kata, daripada keterangan kamu hujah semua tu, dia kata Islam nampak beautiful. Harmoni lah. Tetapi kita mempunyai banyak persoalan yang kami rasa not beautiful, dia kata. So saya kata, apa yang you nak? Saya boleh buat satu show, buat session khas untuk kamu, dan memang setiap kali buat 500, 700, 1,200 non-Muslim sekali dengar.
datang. So saya jawab semua soalan dan mereka bawa padri, bawa sami, bawa semua. Tanyalah apa-apa saja soalan. Okey, kejap lagi kita akan sambunglah cerita macam mana bentuk soalan-soalan dan macam mana bentuk jawapan lah supaya jawapan tu nampak harmoni, semua orang faham dan semua orang akan nampak yang indahnya Islam itu. Brother Lim akan kongsikan dengan kita dan jangan ke mana-mana, kita nak berehat kejap. Kita ada kumpulan Rabbani dengan persembahan mereka dan terus bersama Aula dalam Senandung Ihsan. Okay, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Kami baru selesai merakamkan single terbaru Rabbani berjudul Husnul Khotimah kerjasama dengan Hafiz Hamidun dan juga Fitri Yahya. InsyaAllah lagu ni telah pun kita siap rakamannya, klip videonya. Boleh lihat di YouTube dan juga Facebook Rabbani. Type Rabbani Production, InsyaAllah keluar. Dan Alhamdulillah selepas pandemik ini kami pun mulalah banyak menerima beberapa persembahan dan boleh terus jemput Rabbani insya-Allah. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Ada agama datangnya pelita, ada ilmu datangnya harta, ada harta datangnya derma, ada ukhuwah datangnya saudara, ada ukhuwah datangnya saudara. Tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang Esa lagi pemurah, Nabi Muhammad utusan Allah, hindarkan dari jalan yang salah. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Alhamdulillah kita selesai mendengar suara-suara harmoni daripada abang-abang kita Otai Rabbani dan itu sebahagian daripada persembahan dalam Senandung Ihsan kita. Kita bawakan lagu-lagu nostalgia daripada zaman Nana Murni dulu. Itu harmoni dari sudut muzik lah. Muzik lah, muzik. Brother Lim. Kita masih lagi bersama Brother Lim dalam Senandung Ihsan bersama Aula. Brother Lim, kita tadi dah cerita macam-macam
Dan saya rasa masih lagi ada orang kata terbuku di hati saya tentang bagaimana kita nak harmonikan gerak kerja dakwah ni. Sebab kita tengok semua orang dengan cara tersendiri, Brother Lim dengan cara Brother Lim, yang lain juga mungkin dengan cara-cara yang tersendiri. Alangkah baik kalau gerak kerja ni dapat diharmonikan. Pandangan Brother Lim sila. Strategi kita. Okey, ramai mungkin ada persepsi dia ingatkan kalau kita nak harmoni kita semua bergerak buat cara sama, hujar sama. Itu tak sesuai, tak bagus. Tak bagus. Okey. Sebab setiap orang, setiap penceramah, setiap hujah, setiap orang ustaz-ustaz mereka ada pasaran dia. Dia ada dia punya customer, dia ada dia punya pengikut. Dan ada yang suka cara begini, ada yang suka cara begitu. Ada yang suka cara lagi yang so setiap orang sebetulnya kita perlukan ramai pendakwa yang mempunyai different methodology. Saya bagi contoh mungkin di Malaysia ni mungkin tak sesuai masuk TV tapi masuk sikitlah. Di Malaysia kita ada dua kumpulan, satu kumpulan sifat 20. Okey, satu kumpulan dia gunakan mungkin tauhid 3. Brother Lim punya cara metodologi adalah creator creation. Dan kalau ada peluang saya hujah creator creation, okey, dan insya-Allah mungkin masyarakat di seluruh dunia sebenarnya saya percaya suatu hari nantilah akan menggunakan teknik ini. Macam mana nak terangkan supaya orang mengenali pencipta. Okey? Ya. So kita memerlukan pendakwa yang mempunyai hujah yang berbeza. Itu yang pertama. Bukan semua satu cara. Betul. Bukan satu cara. Dan satu lagi adalah untuk mengharmonikan adalah kita sepatutnya untuk support satu sama lain. Okey, macam contohnya kalau sahabat ni uruskan orang asli. Maka kita ada kes orang asli, kita kerjasama dengan dia, kita pas kasih dia. Biasa banyak gunung ni. Gunung gunung bukit dia. Mana semua dia. Ya, ada orang yang dia pandai bercakap di penjara. Okey, ada orang yang dia memang khas untuk deal dengan mualaf. Ada orang yang khas orang macam-macam. English dia lancar contohnya. So kita memang memerlukan ramai orang dalam setiap bidang. Tapi bidang dakwah mualaf, dakwah non-muslim sangat kekurangan. So untuk nak harmonikan ni kita perlukan lebih ramai lagi InsyaAllah orang Islam yang ada kesedaran untuk turun padang berlatih, untuk membantu. Sebab terlalu ramai orang masuk Islam, terlalu ramai non-muslim yang perlu follow up. Ya. Memang kita pun kalau dalam harmoni vokal pun bukan semua orang buat line sama. Betul. Maksudnya suara tone lain-lain tapi bila digabungkan soprano baru dia cantik. Itu je harmoni yang kita faham tentang dakwah ni. Azhar. Sikit lah brother, saya nak tanya sikit pasal peribadi brother, cabaran yang unik sikit yang brother tempuh sepanjang berdakwah ni. Tadi baru cerita tentang macam mana masuk Islam, ada VHS, tengok belajar dari tape tu kan. Cabaran masuk Islam. Cabaran masuk Islam dan cabaran dakwah mungkin kalau boleh rangkumkan. Saya gabung sekali lah. Okey, cabaran masuk Islam ni saya pecahkan kepada 3 lah. Sebelum Islam, semasa Islam, selepas Islam. Sebelum Islam, cabaran yang paling besar bagi saya adalah bila saya dapat tahu Islam tu cantik, Islam tu benar, tapi tak ada orang boleh yakinkan saya untuk masuk Islam. Sebab bila saya pergi balik ke disco, ingat lagi disco tadi? Ingat baru je. Jumpa haji tadi. Disco ni adalah satu tempat hiburan yang orang mengaji tengah malam. Lain macam. So tanya kepada haji tu, Ji, saya nak masuk Islam, boleh tak bawa saya masuk? Dia kata, Lim, jangan main-main. Islam tak boleh, bukan suka-suka nak masuk, suka-suka nak keluar. Balik fikir 10 kali. Pendekkan cerita, 3 kali dia suruh saya balik. All together, so berapa kali saya tak tahu. 10 kali. Saya nak masuk Islam sampai tahap yang tak ada orang nak bawa saya masuk Islam. Dah tahu nak bawa saya masuk Islam. Nampak? Satu. Yang kedua, tabiat lama. Macam minum, judi, daging itu memang sedap susah nak cerita. Kau boleh tanya. Susah nak cerita. Kalau hukum ni makro, lain ceritanya. Tapi sebab haram ni kita berhentilah kan, tinggal kita teruslah. Tabiat lama tu
So bukan senang. Tapi kebanyakannya bila orang masuk Islam, bila saya nak masuk aja, orang hanya cerita kepada saya, ini haram, ini dosa, ini neraka dan sebagainya. Tak ada orang cerita kepada saya Islam tu cantik, Allah Maha Pengampun dan sebagainya. Syurga ini tak ada, neraka aja. Haram, neraka. Tak boleh. So memang agak berat kadang-kadang nak buat keputusan nak masuk, sangat takut sebab asyik dengar hukum-hukum. Dan satu lagi adalah sebelum Islam adalah macam mana nak beritahu mak bapak. Ini cabaran yang dihadapi oleh majoriti orang. Tapi keterangan tu memang tak ada masalah saya nak bagi keterangan ini, tapi saya nak bagi tahu ada caranya. Step by step saya terangkan supaya orang tahu macam mana nak handle, macam mana nak bantu orang yang masuk Islam. Cabaran paling besar bagi saya adalah semasa nak mengucap syahadah. So saya jumpa seorang, saya pergi ke tempat masuk Islam lah, tak boleh sebut nama. Daripada jauh saya nampak ustaz tu dia senyum. Saya pun alhamdulillah lah. Tak pressure kan. Tapi bila saya dekat dengan saya, dia hulurkan tangan, salam. Dia kata selamat datang. Saya kata terima kasih. Tapi lepas tu berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dia nak peluk saya. Saya tak bagi. Sebab kita orang Cina tak biasa lelaki peluk lelaki. Itu gay. Betul? Okay. Waktu itu Tapi apa boleh buat, badannya lebih besar. So bagi saya, jangan takutkan orang dengan peluk-peluk semua ni. Alah tambah janggut ni, tak kat pipi, alamak. Nasib baik. So itu cabaran satu. Bila time nak mengucap syahadah tu, yang orang yang nak saya, ustaz yang nak saya ucap syahadah tu, saya kena ulang berpuluh-puluh kali di depan dua saksi. Saksi tu asyik ketuk meja, tak sah. Aku tak tahu apa hal yang berlaku. Ini apa upacara? Pronunciation. Dia nak pastikan saya punya tajwid baca dengan betul. Dia pro tajwid. Nasib baik kalau Quran turun dalam bahasa Cina, siap Melayu semua. Saya rasa semua baca Cina punya dua kalimah syahadah sampai tahun depan pun saya kata tak sah. Ada kumpulan Raihan kan, dia nyanyi sebuah lagu kan, Cik Ai kan. Itu lagu tak boleh masuk pasaran Cina. Tajwid salah. Tajwid tu. Tajwid tu betul. Tajwid bukan saja salah saja. Dalam bahagian paling penting tu salah. Maksudnya bahagian paling penting la ilaha illallah tu. Oh, kalau dalam lahjah Dia Cina dalam dia punya pronunciation tu grey area. Cu tu dua perkara yang berbeza. Cu tu lock, cu tu babi. So itu yang masalah tu. Sensitif. So time nak masuk Islam tu bukan main susah lagi. 30 minit baca syahadah. Habis dia selepas 30 minit dia salahkan saya bukan kerana saya baca dengan tak baik, baca dengan elok. Tak. Sebab ketiga-tiga mereka sebab penat. Dia tak larat dah. Okeylah macam tu je. Lepas tu dia kata, Lim, sekarang kita nak bincang potong. La ilaha illallah. Itu bagi saya kadang-kadang pendekatan orang yang mungkin orang lama lah. Dia kena belajar macam mana nak menyampaikan Islam dengan cara yang betul. Memang totally different. Kalau kita ingat lagi, Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mula-mula di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 13 tahun tu ayat-ayat diturunkan di Mekah, majority ayat-ayat akidah ke fiqh. Kita tak akidah. Kemudiannya fiqh, betul? Nah, kalau kita lihat selama 13 tahun mula-mula akidah, para sahabat ramai masih minum arak. Masih minum arak. Allah tak haramkan, Nabi tak haramkan. Tapi bila akidah dah mantap, tiang dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat untuk mengharamkan. Tapi itu pun kemudian, after how many years, kita tak keseluruhannya mengharamkan arak 17 tahun kemudian. Hari ini orang baru nak kenal Islam, haram. Nah, pendekatan itulah yang buat orang lari daripada agama Islam, rasa amat susah. Baik. Kena letak lebih harmoni lagi dia punya cara, kaedah dan sebagainya. Kan itu cabaran Brother Lim sendiri daripada awal sebelum mengucap, bila nak mengucap tu pun, dan selepas mengucap syahadah, banyak lagi cabaran-cabaran yang Brother Lim dah kongsikan juga tadi, termasuk langkah dan usaha untuk menubuhkan akademi dakwah. Kita ada IDT, ada laman dakwah.my Brother Lim mungkin boleh cerita sikit kalau dekat laman dakwah.my itu apa agaknya program-program dalam talian atau online yang selalu dianjurkan? Okey, kami ada actually IDT
interaktif dakwah training ni, kenapa kita gunakan nama tu dulu, interaktif? Sebab tak ramai orang tahu interaction. Berinteraksi dengan non-Muslim, berinteraksi dengan mu'alaf, berinteraksi dengan sesama Muslim. So dia teknik of interaction tu. So nak dakwah, belajar interaction. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dalam IDT? IDT punya main product adalah untuk melahirkan pendakwah. Yang kedua, transform mu'alaf jadi ejen dakwah. So ini kita punya main. Selainnya kami ada khusus untuk remaja, diploma Islamic Studies. Kami ada hujung minggu tentang khusus macam-macam khusus yang online. Ada online, ada face to face. Sekarang sudah boleh face to face ya. And then kita banyak hujung minggu ni kita banyak bawa mualaf yang kita dah train, bawa mereka pergi buat show, pergi buat forum, macam kembali kepada fitrah punya forum, supaya dedahkan mereka praktis, supaya mereka dah biasa. Lepas ni kita go the next step supaya mereka boleh jadi pendakwah-pendakwah. Dia adalah pelapis kepada Brother Lee pula lepas ni dalam dunia dakwah dan macam-macam lagi. Kita doakan semoga semuanya berjalan baik dan berjaya lah insya-Allah dalam misi dakwahnya. Macam tadi Brother Lee sebutlah, kita ucapkan terima kasih dan penghargaan pada Jabatan Agama Islam Negeri, kita punya asatiza, NGO yang menyantuni saudara-saudara baru, dan kemudian kita pun ada barisan pendakwah macam Brother Lee sendirilah dengan usahanya untuk pastikan Islam itu sentiasa nampak indah dan harmoni. Mungkin ujung ni harapan Brother Lim lah untuk harmoni tajuk kita hari ini dan Islam itu untuk kegerakan dakwah kita, Brother Lim. Harapan saya adalah untuk lebih ramai orang terlibat dalam latihan misi ni, train pendakwah. Kita ni amat ketinggalan banding dengan agama-agama lain. Ada satu agama di luar, mereka terlalu banyak missionary school. Mereka melahirkan begitu beramai pendakwah yang boleh menggerakkan di Malaysia. Dari bandar, pekan, pedalaman, orang asli, mereka jauh lebih agresif lah, lebih successful. Tapi kita di Malaysia ni, kita tak ramai orang yang nak turun padang. Semuanya akan bagi alasan keluarga lah, anak lah, nak cari rezeki lah. Yang kita memerlukan ramai orang turun padang. Itu satu. Yang kedua, mu'alaf ini dia perlukan masa banyak. 2 hingga 3 tahun bimbing dia. Berarti kita kadang-kadang masjid kita ajak dia sekali, pergi solat Jumaat bawa dia sekali, kita malam-malam ajak dia keluar minum untuk ajar dia mengaji atau borak-borak, ambil tahu. Semua all these things, dia makan masa. Tetapi you nak bonus, you nak lahirkan seorang mu'alaf yang berkualiti, kita perlu begitu 2 to 3 years. Kalau tidak, you ingat, dia masuk Islam, datang kelas balik, dia akan jadi seorang pendakwah yang hebat. No way. Seolah-olah kamu baling benih kat tepi jalan, harap-harap dia dapat tumbuh durian Musang King yang kualiti. Tak masuk akal. Aduh, Musang King pula keluar. Tapi betul lah, maknanya kena ada usaha, ada strategi yang Brother Lim dah kongsikan hari ini. Alhamdulillah. Baiklah Brother Lim, kita pun dah sampai ke penghujung Senandung Ihsan untuk hari ini. Tajuk kita pun harmoni. Macam-macam kita dengar cerita daripada Brother Lim tadi. Di ujung ni mungkin apa harapan Brother Lim untuk usaha dakwah Brother Lim dan IDT? Okey, harapan saya harap lebih ramai orang turun padang untuk membantu kerja-kerja dakwah non-Muslim ini dan juga bimbingan mu'alaf. Sebab kita terlalu ramai mu'alaf dan non-Muslim yang kita tak terjaga sebenarnya. Kadang-kadang kita sampai tak cukup tidur, memang tak ada time untuk keluarga. Dan memang memerlukan ramai lagi orang yang boleh membantu. Sebab setiap mu'alaf ini dia bukan saja kita ajak dia masuk Islam, syahadah semua orang suka. Senang je. Ajak pergi, wow, semua ambil gambar, semua cantik. Tapi masalahnya follow up tu, baru nak start tu. Nak didik, nak bimbing daripada one level to another level, dan mereka sekurang-kurangnya perlukan 2 hingga 3 tahun. Perlukan 2-3 tahun. Itulah yang cabaran yang kami hadapi. Dan non-Muslim pula kena berterusan kan, program, aktiviti dan sebagainya. So itulah harapan saya, lebihlah ramai orang yang ilmuwan-ilmuwan turun padang lah, join kami. Okey, dan sama-sama kita sampaikan, sampai kita bangunkan lagi ramai pendakwa-pendakwa yang berkualiti, yang lebih hebat daripada kita semua, dan boleh meneruskan kerja-kerja dakwah
di Malaysia. InsyaAllah ni paling kurang kita dah ada 5 orang ni, bolehlah membantu apa-apa yang patutlah Allah kau boleh bantu dalam satu bidang yang lain, sebab macam Brother Lim sebut tadi, bukan mudah bukan 1-2 hari, tapi paling kurang pun 3 tahun nak bagi ilmu dan pendidikan dalam perjalanan dakwah. Dan untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Brother Lim daripada kami untuk Senandung Ihsan hari ini bertajuk Harmoni, dan kita akan bawakan lagi lah banyak lagi perkongsian lain dalam Senandung Ihsan. Kita jumpa lagi Brother Lim insya-Allah. Semoga berjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan itu dia Senandung Ihsan bersama Allah untuk episod kali ini, dan kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Kita akan bersama Robani balik. Betul, ya. Ada lagu apa pula lepas ni? Marilah berkasih. Lagu lama nostalgia yang sangat bermakna untuk kita semua, dan kita jumpa lagi dalam episod akan datang dalam Senandung Ihsan bersama Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti episod sebelum ini, kami memaparkan satu segmen yang diberi nama ziarah sebagai tanda hati dan sokongan moral kepada sahabat-sahabat penggiat nasyid yang diuji. Baru-baru ini kami ke Sarjana Utama untuk menziarahi anggota kumpulan Rabbani, Saudara Nazrul Azhar atau lebih popular dengan nama Acul Rabbani. Saudara Acul disahkan mengidap penyakit buah pinggang dan dimasukkan ke hospital pada awal tahun 2020. Semenjak itu, penglihatan beliau juga semakin kabur dan sekarang ini menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu. Sama-sama kita doakan agar kesihatan saudara Acul bertambah baik. Okay, bang, macam mana kesihatan abang? Baru ni dengar ada COVID-19 itu, kemudian Bumbuk keluar ni. Alhamdulillah ada dalam lebih 10 hari juga keluar tu. Tapi semua okey dah sekarang, Alhamdulillah. Ini tu rumah lah untuk dia tukar itu buat cadangan. Teruskan dia tukar balik. Sementara nanti akan pindah sini balik. Tapi tunggulah, tunggu dia matang. Sementara ni memang rehat je lah bang. Dah rehat je. Belakang tabir tak dapat buat apa. Belum lagi. Dulu dia cakap rehat dulu lah. Kalau dah tak kena COVID-19 ni, maknanya abang sempat lagi-lagi lah pergi pejabat sikit buat kerja-kerja ni kan, boleh lagi kan? Show dekat je, tengok keadaan juga. Kalau dia jauh tak boleh, sebab saya disis kan, disis seminggu 3 kali. Betul. Tak lagi mana lah. Selera makan semua okey je bang? Okey, dia pantang air. Betul kan? Air banyak nanti dia bengkak ni. Yang kalau mata, ada cerita mata macam mana? Belah mata sakit? Kalau mata sebelah kanan dia tak nampak. Maknanya kalau sebelah sini tak nampak langsung? Itulah saya tunggu untuk operasi ni mata sebelah kanan ni. Tunggu darah dia dah. Dia bukan tak nampak semua, separuh tak nampak. Jadi saya tak nampak tangan, tak nampak kan. So dia tiba-tiba je. Tiba tu kabur tak nampak. Itu boleh teruk, air tak nampak langsung. Lepas tu slow okey nampak sikit. Okey lah. Anak-anak semua sekolah semua okey. Okey, alhamdulillah. Besar semua kakak pun mengajar kan. Yang apa nama, kalau berkait dengan tidur apa semua senang tak? Sekarang okey dah. Awal dulu kena memang tak boleh tidur kan. Sekarang okey lah, sekarang dah normal balik lah. Dulu nak tidur susah. Sekarang yang ni lah sebab ni ada ganggu sikit lah. Adanya lah kan. So ini yang YB Borhan tu lah ya. YB Tuan Borhan Aman Shah. Mengurusi jawatan kuasa tetap, pembangunan luar bandar dan kebudayaan negeri Selangor. So di kebudayaan itu bawah kita, so nasyid pun bawah dia juga. So dia boleh bantulah sikit-sikit tu, ada barang-barang sikit dalam tu, dan juga ada sikit bantuan kewangan lah. Okey. Alright. Boleh okey. Ada juga daripada ni. Daripada Fama, ada kawan kat Fama. So kita cari sponsor ni, Fama bagi sponsor sikit untuk Okey, alhamdulillah setakat ni anak-anak semua boleh terima. Hakikatnya ialah yang bernyawa pasti akan mati,
yang ada sekarang ni untuk meneruskan kehidupan selanjutnya, dan terima kasih kepada yang mendoakan untuk keluarga kami